Ingat tak gambar? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Fi kulli lailatin sallallahu alaihi La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'idham, khususan li hadhihi an-niyyati al-mubarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. وهب لي أيا فتاح فتحا ودلني علم فعلمني من العلم ما جلى. اللهم يا عليم أنا عبدك الجاهل وأنت رب العليم فعلمنا من علمك يا عليم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Ikhwatal iman, pada semua saudara-saudara, saudara-saudari, Datuk Datin, ya, peserta yang berkesempatan untuk mengikuti sesi pengajian pada pagi ini, alhamdulillah. Saya kira hari ini sesi yang keempat kot, ya, untuk surah Al-Fath. Kita mula hari Isnin, hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, yang keempat lah. Alhamdulillah tuan-tuan. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita akan lanjutkan perbincangan dalam suratul Fath. Pagi ini kita akan baca ayat 18 hingga ayat 24. Ya, kita gabungkan dua tajuk. Walaupun pada hakikatnya tuan-tuan, kita perhatikan nanti ayat-ayat ini dah memang akan berkisar tentang perjanjian Hudaibiyah, akan berkisar tentang Fathu Makkah, akan menceritakan, mengkisahkan tentang benarnya janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW dan para sahabat, serta kita semua umat Islam yang berpegang kepada perjuangan yang benar akan dijanjikan dengan kejayaan. Ya, saya perhatikan ayat-ayat yang berikut ini, insya-Allah dia menerangkan, menegaskan lagi perkara-perkara yang berkait tentang strategi, tentang perjanjian Hudaibiyah, tuan-tuan, ya, dan bagaimana Bai'atul Ridwan ini menjadi titik tolak kepada kejayaan, kecemerlangan Islam. Kita insya-Allah akan kita lanjutkan, kita akan perhatikan terjemahan ayat dan juga tafsiran yang dikemukakan oleh Syekhuna Sayyidil Imam Prof Wahbah Az-Zuhaili radhiyallahu anhu rahimahullahu taala. Terlebih dahulu insya-Allah kita baca dulu tuan-tuan ayat 18 hingga 24 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا صدق الله العظيم Wassalaqa rasuluhul karim. Tuan-tuan, alhamdulillah kita perhatikan terjemahan ayatnya, ayat 18. Sesungguhnya Allah telah redha kepada orang beriman, meredai orang beriman ketika mereka berjanji setia kepadamu ya Muhammad SAW di bawah pokok, di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang di dalam hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan ke atas mereka dan memberi balasan dengan menghampirkan kemenangan kepada mereka. Ini kalimah as-sakinah yang kedua. Okey, as-sakinah ketenangan. Yang pertama tuan-tuan ayat kompak ya, kemudian ayat 18 as-sakinah itu diulang kali kedua. Nanti ayat 26 as-sakinah itu diulang kali ketiga, sakinatahu ya, pada ayat 26. Tuan-tuan, iaitu ayat 18, kemudian ayat 19, dan harta rampasan perang, maghanim, jamak kepada ghanimah
ya. Dan harta rampasan perang yang banyak akan mereka perolehi, dan Allah itu azizan hakima, maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak untuk diambil, maka dia menyegerakan harta rampasan perang itu untuk kamu. Betul. Yang ini kita nampak yang semalam kita bincang lah, iaitu yang segera itu, iaitu harta rampasan perang Khaybar, ya tuan-tuan. Dan dia menahan tangan manusia daripada membinasakanmu, agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang beriman, dan semoga dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Qala ayat 21. Dan kemenangan-kemenangan, ya, kemenangan demi kemenangan yang menyusul selepas itu, iaitu ke atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu jangkakan, tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Dan sekiranya orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan kembali melarikan diri, yakni mereka akan tewas dan kalah, dan mereka tidak akan mendapat sebarang perlindungan, waliyan wala nasira, tak ada bantuan, tak ada perlindungan, ya, orang kafir. Dan tuan-tuan, ayat 23, demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dulu, kamu sesekali tidak akan dapat, tidak akan nampak hukuman itu berubah. Apa yang Allah putuskan, sunnatullah, kejayaan milik Islam, tuan-tuan, itu akan kekal dan pasti berlaku, lah. Dan ayat terakhir tuan-tuan, ayat 24, dan dialah yang mencegah tangan mereka daripada membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu daripada membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Batni Makkah, di tengah kota Mekah ni sebagian ulama tafsir merujuk kepada Hudaybiyah tu lah, ya. Masing-masing tak jadi perang, tuan-tuan, maksudnya lah, kafir tadi nak cuba bunuh Nabi pun tak berjaya, dan Nabi SAW pun membebaskan mereka kerana ada strategi yang cukup hebat yang diwahyukan oleh Allah kepada baginda SAW. Setelah Allah memenangkan kamu ke atas mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Wallahu bima ta'maluna basira. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Okay, tuan-tuan, alhamdulillah. Kita akan lanjutkan, tuan-tuan, apa yang dikupas oleh Syekhuna Prof Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu an. Tuan-tuan, mari kita perhatikan pada halaman, kalau yang saya yang Arab ni 180, kalau yang terjemahan PDF 420, tuan-tuan, boleh tengok nanti halaman 420. Mudah-mudahan sedikit sebanyak membantu kita lah untuk mengulang kaji nanti, tuan-tuan. Taib. Jadi kalau kita perhatikan ayat 18 dan 19 terlebih dahulu, ada lagi pengulangan ayat redha, ada lagi pengulangan ayat yubayi'unaka, yakni berbai'ah, ada lagi pengulangan ayat as-sakinah, ketenangan, ada lagi pengulangan ayat fathan, al-futuh, dan surah ini dia panggil al-fath, perjanjian Hudaybiyah, tuan-tuan, ya. Dan juga ada kalimah ghanimah ataupun wa maghanimah, tuan-tuan, ini beberapa pengulangan yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat, dalam surah yang mulia ini, tuan-tuan. Kita boleh perhatikan sebab nuzul ayat, tuan-tuan, menurut Sayyidina Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu an. Tuan-tuan, Sayyidina Salamah salah seorang sahabat Nabi, ya, mengikut riwayat Imam Ibnu Abi Hatim, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dan Imam Ibnu Mardawai, daripada sahabat Nabi yang bernama Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu an, qal baina nahnu qailun. Tuan-tuan, ketika mana kami sedang berehat. Qailun ni, tuan-tuan, bukan berkata-kata. Kita mengaji bahasa Arab, tuan-tuan. Qala yaqulu qawlan, itu berkata-kata. Tapi kalau qala mudhari'nya yaqilu, dia akan jadi qailulatan. Qailulah ni tidur di siang hari, kan? Itu qailulah, ya. Jadi qailun di sini bukan qailun orang kami berkata-kata, tidak, tapi qailun kami sedang berehat, ya. Bainama nahnu qailun idnada munadi Rasulullah SAW, ada satu suara yang memanggil, suara daripada jurubicara Nabi SAW yang memanggil, ya ayyuhan nas al-bai'at al-bai'ah, wahai manusia semua, yang ketika kami sedang berehat, kata Sayyidina, tuan-tuan, Sayyidina apa tadi, Salamah, kami sedang berehat, ada suara yang memanggil, yang mewakili Nabi SAW, bangun, kita bai'ah, telah hadir Ruhul Qudus. Ruhul Qudus ni, tuan, dalam suratul Qadar kita baca tanazzalul malaikatu warruh, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ruh itu malaikat Jibril alaihi salam. Nah, telah datang malaikat Jibril alaihi salam
Ya, maka kami pun pergi kepada Nabi SAW ketika Nabi berada di bawah pohon Samurah. Ni nama pokok tuan-tuan. Pokok dekat Hudaibiyah tu namanya pokok Samurah. Orang mana saya tak tahu, kena search nanti tengok Samurah. Ada riwayat kata pokok tu pokok sidir, pokok pidara. Tuan-tuan, sidrah, ya. Maka di situlah kami yang ketika berehat tadi dipanggil untuk berhimpun bersama Nabi SAW. Maka kami pun berbai'ah. Maka turun ayat ini tuan-tuan dengan menyatakan, mengisytiharkan keridhaan Allah kepada semua sahabat yang turut dalam perjanjian bai'ah tersebut. Menariknya tuan-tuan, ya, ketika mana perjanjian itu yang tak ada antaranya sahabat besar Nabi yang tak ada, Sayyidina Osman. Sayyidina Osman jadi wakil Nabi SAW untuk pergi ke Mekah untuk berunding tuan-tuan. Tetapi ketika itu Sayyidina Osman tak ada. Ya, Nabi buat apa tuan? Nabi letakkan salah satu tangan Nabi. Nabi kata ini tangan Osman. Ya, Sayyidina Osman, aku wakilkan dia. Maka para sahabat kata hani'an laka libni Affan. Untungnya kau, hanana lah kau wahai Sayyidina Osman. Sayang Nabi kat kau. Walaupun kau tak ada, tapi kau tu sentiasa bersama dengan Nabi SAW. Nabi letakkan salah satu tangan Nabi mewakili Sayyidina Osman untuk bai'ah sekali. Tuan-tuan, kami kat sini memang stay kat sini lah bersama Nabi SAW dengan rombongan umrah yang 1,400 tu. Sayyidina Osman pergi ke Mekah untuk mewakili berunding dengan orang musyrikin Mekah. Maka tuan-tuan, Nabi jadikan satu tangan Nabi sebagai bai'ah mewakili Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu an. Tuan-tuan, dan kata sahabat, untungnya engkau wahai Osman, engkau pergi ke Mekah untuk berunding, untuk tawaf terlebih dahulu. Kami stay dengan Nabi di sini. Maka Nabi kata, lau makatha kada wa kada sanah ma tafa hatta atuf. Sayyidina Osman tidak sesekali mendahului aku. Dia mesti tunggu kita. Dia tak akan tawaf melainkan aku tawaf terlebih dahulu. Ini menggambarkan tuan-tuan kesetiaan wala bai'ah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan para sahabat semua kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, tuan-tuan. Dan itu kita dah faham tuan-tuan, banyak kali dah diulang. Isi kandungan bai'ah itu ialah janji setia para sahabat kepada Nabi. Maka di sini ada dua riwayat yang disebutkan tuan-tuan daripada Imam Bukhari dan Muslim. Pada riwayat yang pertama tu Asy-Syaikhan dikatakan seorang yang bertanya, Yazid bin Ubaid bertanya Sayyidina Salamah bin Aqwa, apakah yang kamu bai'ahkan dengan Nabi SAW? Apa dia janji setia yang kamu pegang dengan Nabi SAW, wahai Salamah, yang hadir bersama Nabi ketika itu dan para sahabat yang lain? Maka tuan, yang kami janji itu ialah kami sanggup mati untuk Islam, alil maut. Kami akan bermati-matian memperjuangkan tentang Nabi SAW. Tuan-tuan, itu satu riwayat. Tetapi riwayat kedua, riwayat Imam Muslim, tuan-tuan, daripada Sayyidina Ma'qal bin Yasar radhiyallahu an, tuan-tuan, dia kata bai'ah yang kami lakukan ketika itu ialah bukan direct kepada kematian, kami sanggup mati, tapi bai'ah yang kami lakukan ialah agak lembut sikit lah bahasa dia, iaitu kami tidak akan lari daripada medan perjuangan. Kami akan kekal sahabat bersama Nabi SAW. Okey, maka tuan-tuan, Syekh Wahbah di sini dia menyimpulkan, dia kata dua-dua riwayat ni kita gabungkan, iaitu mereka sama ada mati bersama Nabi ataupun tidak lari daripada perjuangan Nabi. Maknanya tuan-tuan, mereka as-sabat, kekal dalam perjuangan bersama Nabi SAW untuk mendepani orang Quraisy. Mereka akan kekal tuan-tuan, ya, bersama Nabi SAW dalam perjuangan. Maka tuan-tuan, Allah memuji mereka, Allah redha kepada mereka tuan-tuan kerana berlakunya bai'atul ridwan ini tuan-tuan. Okey, settle tuan-tuan. Dan kita pun dah sebut tuan-tuan bahawa semua berbai'ah kecuali seorang munafik yang namanya Jad bin Qais tuan-tuan, yang menyuruk di bawah ketiak, di bawah unta dia tuan-tuan, unta merah dia. Dan ini kita bicarakan, dan penegasan itu disebut oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi tuan-tuan. Hadis Sayyidina Jabir radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, la yadkhulun nara ahadun mimman bai'a tahta syajarah. Tak ada siapa yang akan masuk neraka. Maknanya semua ahli ridwan ini tuan-tuan, bai'atul ridwan ni semua ahli syurga, macam ahli Badar. Bahkan tuan-tuan, semua sahabat Nabi merupakan ahli syurga tuan-tuan, ya. Taib, al-munasabah. Tuan-tuan, setelah Allah menjelaskan keadaan orang yang mukhallafin semalam. Mukhallafin, ya. Orang tuan-tuan mukhallafin, beberapa kabilah Arab Badui yang beralasan
tidak turut serta dengan Nabi ke Hudaybiyah, ke umrah, tetapi masa perang Khaybar dia nak ikut sebab ada loba, ada keuntungan rampasan perang. Tuan-tuan, semalam kita dah bicarakan, dan hari ini ayat ini kembali semula mengulang tuan-tuan kecemerlangan, kehebatan perjanjian di bawah pokok. Ya, ayat 18-19 ni cerita balik tuan-tuan tentang bai'ah. Maka bai'ah ni tuan, kebaikan dia, keuntungannya, balasannya dunia akhirat. Tuan-tuan, dunianya itu apa? Dunianya itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dunianya itu dengan tuan-tuan, dengan kemenangan, dengan rampasan perang tuan-tuan. Ya, akhiratnya tuan-tuan bukan sekadar dunia, tapi akhirat itu yang kekal abadi. Tentera Islam, umat Islam tuan-tuan akan diberikan anugerah syurga. Kenapa? Kerana benarnya iman mereka, kerana ikhlasnya bai'ah mereka. Allah turunkan tuan-tuan as-sakinah, ketenangan tuan-tuan. Allah cekalkan hati mereka, sabatkan perjuangan mereka tuan-tuan. Mereka tak pernah lari. Maka khulasahnya, kesimpulannya kata Syekh Wahbah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, setelah menyebutkan tentang mereka yang takhalluf, tuan, mukhallafun yang cabut, yang tercicir, yang tak mau berjuang dengan Nabi SAW, maka sebenarnya ada sekelompok umat Islam, para sahabat yang ikhlas, yang terus sabat, istiqamah berjuang dengan Nabi SAW, tuan-tuan, maka menunjukkan keridhaan Allah kepada mereka, para sahabat, maka bai'ah tu dipanggil bai'atul ridwan. Okey. Qala at-tafsir wal bayan. Tuan-tuan, jadi saya kira perbincangan ni dia dah kita dah baca lah. Tuan-tuan, kita dah baca, cuma saya lebih nak merujuk kepada perenggan yang kedua lah, halaman, iaitu tentang riwayat Imam Bukhari daripada Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an. Tuan-tuan, kalau ada jumpa muka surat 421 tuan-tuan, tuan-tuan catat dululah, nanti kok rajin nak ulang kaji kan. Ada yang dah print kan tuan-tuan, kita punya PDF ni. Taib, dia kata apa? Kata Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, ya, aku pergi haji. Ya, aku lalu dengan satu kaum yang sedang solat, yang berkumpul. Ya, maka aku bertanya, ma hadzal masjid? Ini masjid apa ni? Kenapa kau kumpul kat sini? Inilah kata mereka, kata sahabat yang nak menjawab soalan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni, kata mereka, inilah pokok yang di mana, ya, di bai'ah Nabi SAW, bai'atul ridwan. Tuan-tuan, maka ini tuan-tuan, kenyataan para sahabat kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an. Seolah-olah yang saya faham tuan-tuan, Sayyidina Abdul Rahman ketika ini tak bersama ketika perjanjian Hudaybiyah. Tuan-tuan, dia tak ada, tak ikut sertalah. Maka kata Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, aku tanya pula kepada Sa'id bin Musayyib. Sayyidina Sa'id ni tabi'in tuan-tuan, faham? Sahabat tanya tabi'in, ini maknanya zaman tabi'in dah ni. Maka aku bertanya Sayyidina Sa'id bin Musayyib. Ya, maka fa akhbartuhu, aku tanya, ni kenapa orang semayang kat sini ni, masjid apa ni? Maka kata Sa'id, tuan-tuan, saya wahai tuan Abdul Rahman, saya pernah tanya abah saya. Abah Sa'id ni katanya tuan-tuan sahabat lah. Ya, saya tanya abah saya ni iaitu Al-Musayyib ini pernah juga turut terlibat dengan bai'ah tuan-tuan, perjanjian bai'atul ridwan di bawah pokok samurah ataupun pokok sidir ini. Maka tuan-tuan, itulah isi dia. Kata ayah saya, falamma kharajna min al-'amil muqbil nasinaha falam naqdir 'alayha. Tuan-tuan, dia nak cerita inilah tempat lokasi berlakunya perjanjian ataupun bai'atul ridwan antara sahabat dengan Nabi SAW, tuan-tuan. Sayyidina Sa'id ini merupakan di antara Sayyidut Tabi'in, penghulu Tabi'in yang besar, tuan-tuan, ya. Dia daripada abah dia, dan abah beliau terlibat dalam, tuan-tuan, bai'atul ridwan di Hudaybiyah tersebut. Okey. Dan begitu juga, tuan-tuan, cuma ada riwayat Imam Ibnu Syaibah di sini dalam musannaf beliau, musannaf nama kitab hadis Imam Ibnu Abi Syaibah, tuan, dia cerita daripada Nafi', tuan-tuan, ya, Nafi' anak kepada Sayyidina Abdullah, tuan-tuan, bin Umar, cucu Sayyidina Umar lah Nafi' ni, tuan. Dia kata apa? Sayyidina Umar, tuan-tuan, dia tengok orang ramai duduk dekat pokok sidir, pokok samurah itu, tuan-tuan, tempat berlangsungnya, lokasi berlangsungnya bai'ah. Maka tuan-tuan, Sayyidina Umar buat apa? Dipotong pokok tu, kerana nanti mungkin ada unsur-unsur yang kurang baik, yang kurang sesuai. Pokok tu dipotong,
kerana orang dah mula buat benda yang bukan-bukan mungkin tuan-tuan kot salah faham nanti jadi pemujaan bukan tabaruk lagi, dah jadi salah faham. Tuan, kalau tabaruk ni satu benda yang bagus, tetapi mungkin satu benda yang senormal nampak tak sesuai, maka dipotongnya pokok itu agar tidak berlaku perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Ini kalau ikut kaedahnya saddu zara'i lah, potong jalan yang menuju kepada perkara-perkara yang ditegah Allah Ta'ala. Okey tuan-tuan. Qala fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Allah mengetahui isi hati sahabat-sahabat Nabi yang beriman, yang benar, yang jujur, yang ikhlas, yang wafa, yang setia tuan-tuan, yang dengar dan taat. Maka Allah berikan ketenangan kepada para sahabat dan Allah anugerahkan kepada mereka tuan-tuan kemenangan segera, iaitu tuan-tuan yang paling hampir selepas 2 bulan, iaitu pembukaan Khaybar tuan-tuan, dan juga tahun berikutnya ialah pembukaan kota Mekah, dan disusuli oleh kemenangan dan kejayaan demi kejayaan tuan-tuan ya. Sebab tu tuan-tuan Allah Maha mengetahui. Maka cerita ghanimah pun tuan-tuan kita dah faham ya, kita dah sebut semalam. Ghanimah ini memang eksklusif, milik khusus kepada sahabat yang turut dalam Bai'atul Ridwan, yang bersama dalam perjanjian Hudaibiyah tuan-tuan, dan itulah perancangan Allah yang aziz, yang hakim. Taib, terus kepada fiqh. Apa kesimpulan dia, apa pengajaran yang boleh menjadi panduan kita pada 2 ayat ni tuan-tuan? Artinya Allah Subhanahu Wa Taala membalas ahli tuan-tuan, mereka yang terlibat dalam Bai'atul Ridwan dengan 2 balasan tuan-tuan, maddi dengan ma'nawi ya, iaitu dari sudut apa tuan-tuan? Dari sudut kebendaan. Jadi maknanya bukan kita menolak kebendaan, kita bukan menolak harta, sebab kalau tak ada kebendaan tuan-tuan, maka kita tak ada zakat, kita tak wajib zakat. Kalau tuan-tuan tak ada modal, kita tak boleh pergi haji ya. Maka di sana tuan-tuan ada ibadat itu tuan-tuan dipanggil ibadat yang disebut mali, harta. Ibadat harta tu apa tuan-tuan? Contohnya tadi tentang zakat. Jadi kita perlu jadi orang yang berkemampuan untuk menjadi pembayar zakat. Kita bukan nak jadi amil, menjadi asnaf selama-lamanya kan. Asnaf dia kena berfikir, berusaha, dia nak keluarkan daripada kepompong, kekal sebagai asnaf, dan dia nanti satu hari jadi kepada orang yang membayar zakat. Nampak tuan-tuan Jadi itu dipanggil ibadah badani. Ibadah mali. Harta tuan-tuan itu zakat, haji ada kos. Maka sebab itu antara anugerah Allah Ta'ala tuan-tuan yang Allah berikan, ya, sebelum tu tadi saya sebut ibadah ada mali yang melibatkan harta, dan ada badani. Badani ni badan kita, tenaga kita. Okey, kalau badan tuan-tuan yang melibatkan badan kita, tuan-tuan, kita nak solat subuh tadi, kita kena angkat takbir, kita kena membaca, kita kena sujud, pergerakan kan, sedikit tenaga lah. Sebab tu kalau orang dah tak ada tenaga, yang uzur, maka dia beralih kepada solat duduk dan sebagainya kan. Tuan-tuan, itu disebut ibadah badani. Maka haji, kalau ulama sebut antaranya qadiyat tuan-tuan, Qadi Hussein, Al-Qadi Hussein, dia kata antara ibadah yang paling hebat ialah haji. Sebab haji tu digabung dua-dua. Kena tenaga, nak sa'i, kena jalan, kena pusing, tawaf, melontar, kena lontar dengan orang, kepala kita kena baling batu tuan-tuan. Badani, kalau haji tuan, dia melibatkan tenaga dan harta. Haji tu dia kata paling afdal, kena menghimpunkan kedua-dua itu tadi, harta dengan tenaga. Tetapi ulama Syafi'iyah menjawab, dia kata tak, seafdal-afdal ibadah itu ialah solat. Kan tuan Baik, maka antara anugerah Allah Ta'ala tuan-tuan dalam peserta para sahabat yang terlibat dengan Bai'atul Ridwan ini, dari sudut maddi, kebendaan, dan maknawi tuan-tuan, dari sudut bantuan tuan-tuan, apa maknawi ni? Keredaan, ketenangan tuan-tuan. Benda ni tak boleh nak beli ni, tak jual dekat pasar tuan-tuan kejujuran, ketaatan, kepatuhan, ini tuan-tuan merupakan keredaan Allah, bentuk maknawi yang Allah anugerahkan kepada sahabat. Tuan-tuan, siapa dia? Khusus yang 1400 tadi. Tuan-tuan, adapun balasan maddi, kebendaan, yang saya katakan bukan menolak kebendaan, bukan menolak harta. Kita perlu juga sebahagian harta untuk meneruskan kehidupan kita, melunaskan kewajipan kita, melibatkan harta tuan-tuan. Maka antaranya Allah balas, Allah bagi apa anugerah? Pembukaan Khaybar tuan-tuan, dan next pembukaan kota Mekah tuan-tuan, dan begitulah ghanimah yang disediakan tuan-tuan, yang disediakan
untuk Khaybar khususnya tuan-tuan. Dan Khaybar itu kata Syekh Wabah di sini dia kata apa, Khaybar itu merupakan sebuah tempat yang memiliki banyak aset iqar, banyak harta tuan-tuan, ya, yang tempat yang subur tuan-tuan. Maka dan antara lagi balasan maddi kebendaan anugerah yang Allah berikan kepada tentera Islam, kepada para sahabat dan kepada Nabi SAW tuan, lepas itu nanti iaitu kejayaan menawan Farsi dan Rum itu di bawah pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan sekalian, okey, 2 ayat selesai. Jom kita sambung lagi tuan, ayat 20 hingga 24 kan. Masih tuan-tuan membicarakan kaitan kata Syekh Wahbah maghanim wa futuhat. Tuan-tuan, harta rampasan perang demi harta rampasan perang, maknanya menang lah. Futuhat dan pembukaan kota-kota negeri-negeri tuan-tuan untuk diletakkan di bawah takluk kerajaan Islam. Dan tuan-tuan, pelbagai lagi anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada tentera Islam, kepada para sahabat, kepada umat Islam, pejuang-pejuang Islam yang berpegang dengan prinsip tuan-tuan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tapi kita janganlah baca bab jihad ni tuan-tuan kita jadi salah faham. Ini jihad tuan-tuan, mengekat senjata ni, strategi peperangan tuan-tuan, bersedia dengan kekuatan ni, bukan kita salah faham. Kita tak adalah jadi macam apa tuduh ISIS, Islamic State tuan-tuan, IS, ya, muncul kumpulan-kumpulan yang menyeleweng, yang sukati-sukati nak tumpahkan darah orang, mengkapikan orang. Ini bukan tuan-tuan, kita nak pergi menyuruh masuk pergi Turki, dapat latihan ke Syria. Sudah tuan-tuan, sebenarnya itu sindiket punya scammer juga. Scammer ni bukan bank tuan-tuan, bukan duit tuan-tuan. Scammer ni berlaku juga pada tentera-tentera yang konon-konon jihad, yang perempuan ditawarkan lelaki, suami-suami yang macho, yang handsome, arak-arak yang handsome, yang lelaki ditawarkan isteri-isteri yang cantik. Semua konon-konon bidadari lah, apalah tuan-tuan. Rupanya tuan-tuan, itu semua jihad yang palsu tuan-tuan. Jadi kita kena faham jihad tuan-tuan yang digariskan, yang dipandukan oleh Nabi SAW ini berbeza dengan apa yang digambarkan, yang ditunjukkan oleh geng-geng teroris, geng-geng pelampau pada masa kita tuan-tuan. Tayyib, tuan-tuan sekalian, kalau boleh kita perhatikan terus kepada sebab turun ayat, pada halaman berapa tu? 424 tuan-tuan. Saya 186 untuk bahasa Arab ni. Maka ayat 24 tuan-tuan, ayat ini lebih detail menceritakan bagaimana tuan-tuan, sebelum berlakunya perjanjian Hudaybiyah tu, apa cerita di sebalik itu, apa latar belakang cerita ni tuan. Maka Allah sebutkan dalam ayat 24 ini, wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah min ba'di an adfarakum alaihim. Ayat ini tuan-tuan dikatakan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu an, ya, ketika hari Hudaybiyah tuan-tuan, habata ala Rasulullah SAW wa ashabihi 80 rajulan, ada 80 tentera bersenjata tuan-tuan yang turun daripada Jabal Bukit Tanim, yang cuba untuk menyerang hendap Nabi SAW dan para sahabat. Berapa tuan? Tentera kafir sebenarnya ada 80 dah dengan bersenjata. Sedangkan Nabi berihram ni, pakai kain ihram ni, mana ada pedang, mana ada senjata. Nabi datang dengan sahabat ni buat umrah kan, tapi disekat, dihalang. 80 orang Quraisy ni tuan-tuan, kafir ni dah serang hendap untuk membunuh Nabi SAW tuan-tuan. Ya, dalam keadaan Nabi SAW ketika itu disebutkan waktu subuh. Saya tak ada baca tuan-tuan. Ya, tuan-tuan, ketika solat fajar, waktu subuh. Ya, tuan-tuan, orang tengah rehat untuk subuh, nak bangun subuh sebentar lagi tuan-tuan. Datanglah serang hendap yang 80 Quraisy ni untuk membunuh Nabi dan para sahabat yang tidak ada apa-apa sebarang persediaan, yang sedang dalam berihram, memakai pakaian ihram. Maka tuan-tuan, ya, mereka gagal, orang kafir ni tuan, 80 orang tentera kufar ni gagal untuk membunuh Nabi dan para sahabat. Bahkan mereka pula yang kena tangkap, fa'ukhidhu, mereka pula yang ditawan oleh tentera Islam. Saya tak sebut tentera Islam sebab mereka datang bukan nak berperang. Sahabat yang dalam keadaan berihram tadi yang menangkap, yang dapat menewaskan tentera bersenjata di kalangan kufar Quraisy ni tuan-tuan. Maka Allah turunkan perintah tuan-tuan. Bahkan Nabi SAW dah berunding. Nabi tengok, ni macam mana lu boleh cerita kau serang di kami pagi-pagi ni. Maka Nabi membebaskan mereka.
Nabi membebaskan 80 orang lelaki yang bersenjata ni yang cuba datang menyerang hendap untuk membunuh Nabi dan para sahabat tuan-tuan ketika di Hudaibiyah. Ini tuan-tuan cerita dia. Ya, lebih detail lah tuan-tuan maka dan di situlah tuan-tuan berlakunya perjanjian yang kita kata perjanjian Hudaibiyah tu tuan-tuan. Ya, yang disebutkan jangan tulis bismillahirrahmanirrahim. Penulis ketika itu Sayyidina Ali daripada pihak tentera Islam tuan-tuan. Ya, Sayyidina Ali yang tulis bismillahirrahmanirrahim tuan-tuan, tapi kata Suhail tuan-tuan, dia kata jangan tulis bismillah, tulis bismikallahumma. Tuan-tuan, Sayyidina Ali tuan-tuan tulis tuan-tuan Muhammad min Muhammad Rasulillah. Tuan-tuan, jangan tulis Muhammad Rasulullah, kami tak percaya dengan kerasulan itu, tulis Muhammad bin Abdullah tuan-tuan. Ya, ini sebahagian perjanjian insya-Allah yang nanti saya kira saya perlu detailkan semula tuan-tuan apa dia kandungan-kandungan perjanjian ini tuan-tuan secara detail dan pengajaran yang boleh kita peroleh daripada isi kandungan perjanjian yang sebenarnya dah kita sebut selalu nampak macam berat sebelah, macam merugikan Islam, tetapi tuan ini wahyu yang Allah perintahkan, wahyu yang alhamdulillah pasti dan pasti membawa kemenangan kepada Nabi dan para sahabat dan kepada umat Islam tuan-tuan. Taib tuan-tuan. Jadi maknanya tuan-tuan tadi ketika mana dia kata 30 tuan-tuan, ada kata 30, ada kata 80 tuan-tuan ya, yang cuba bersenjata, yang cuba membunuh Nabi SAW dan kami semua ya. Nabi SAW tuan-tuan ya, ketika itu berlakunya persoalan dialog. Nabi kata kamu ni ada tak apa-apa sebarang perjanjian, adakah kamu ni diupah ke ataupun ada perjanjian keamanan ke? Maka mereka kata tak ada tuan-tuan. Maka Nabi SAW tuan-tuan melepaskan mereka. Ini maksud ayat, mereka serang Nabi dan sahabat tapi mereka gagal. Sahabat dapat menawan mereka tuan-tuan, tetapi sahabat tidak membunuh mereka. Kenapa tuan-tuan? Ada sebab dia, kerana menjaga tuan-tuan kehormatan, kemuliaan tuan-tuan tempat tersebut. Ini antara sebab yang dikaji oleh para fuqaha tuan-tuan, oleh para ulama. Ya, peperangan tidak berlaku kerana menjaga kehormatan Makkah, menjaga kehormatan Kaabah, dan lebih-lebih lagi Nabi dan para sahabat sedang berihram. Maka Allah pelihara tak jadi pertumpahan darah, sebarang pertumpahan darah tak berlaku pun min ba'di an alfarakum alaihim. Sahabat dah dapat tawan dah tentera bersenjata tu tuan-tuan, tetapi Allah mengarahkan tiada berlaku. Allah mewahyukan kepada Nabi SAW tidak perlu dibunuh, lepaskan saja mereka itu tuan-tuan. Maka berlakulah sulh Hudaibiyah tuan-tuan. Dan munasabahnya ialah tuan-tuan ayat ini dengan ayat-ayat sebelum tadi tuan-tuan, iaitu kejayaan tuan-tuan demi kejayaan, kemenangan demi kemenangan untuk Islam, dan banyak harta yang diperoleh tuan-tuan. Bahkan ada yang disebut, ada yang tidak disebut. Rum Farsi itu disebut, dan banyak lagi tuan-tuan kemenangan demi kemenangan. Dan antara poin yang kedua disebut oleh Syekh Wahbah di sini, harta Hawazin, Farsi dan Rum tuan-tuan, dan negara-negara yang bakal ditawan nanti. Dan tuan-tuan, dan kejayaan tuan-tuan kepada orang Islam dan kehinaan kepada orang kafir itu disebut apa? Sunnatullah tuan-tuan. Qanun undang-undang Allah Ta'ala tuan, kejayaan mesti berpihak kepada tentera Islam yang berpegang benar teguh dengan janji mereka. Dan tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, poin yang keempat kata Syekh Wahbah di sini, iaitu ya, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa memberikan kejayaan tuan-tuan kepada tentera Islam, kepada para sahabat, dan di mana tadi tentera musuh yang cuba serang hendap ya tuan-tuan gagal membunuh tuan-tuan ataupun melakukan kejahatan kepada Nabi dan para sahabat. Okey. Qala tuan-tuan sekalian, ya, pada tafsir dan al-bayan ini juga saya kira kita dah ada insya-Allah sedikit gambaran lah kan. Kalau tuan-tuan tak lolap dah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan on itu pergi jogging tak dengar. Tuan-tuan on lepas tu tuan, Assalamualaikum Syekh, terima kasih semua sahabat-sahabat kuliah. Tu pergi sarapan ni kan. Tu memang tuan-tuan tak faham lah. Tapi kalau tuan-tuan dengar, apatah lagi tuan-tuan semak, insya-Allah kita dah faham lah cerita dia tuan-tuan kan. Cerita apa tuan? Janji Allah Ta'ala tentang kejayaan, kemenangan dan pelbagai anugerah-anugerah tuan-tuan, kebaikan dunia akhirat, harta benda dan syurga tuan, ini telah Allah berikan, termasuk as-sakinah tuan-tuan, ketenangan, termasuk tuan-tuan kejayaan bagaimana
Yahudi Khaybar ini dia ada geng dia. Ya, dia ada dia punya pakatan dia tuan-tuan. Daripada Bani Asad, daripada Ghatfan ini juga cuba bersepakat bersekutu untuk memusnahkan Nabi SAW dan sahabat. Tapi tuan-tuan, mereka comeh. Mereka Allah campakkan dalam hati mereka takut dan gentar dengan Nabi, dengan Islam. Tapi tuan-tuan, Allah berikan as-sakinah, ketenangan kepada Nabi dan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Semua ini apa tujuan dia? Tuan-tuan, supaya sahabat secara live boleh tengok tuan-tuan, supaya tuan-tuan mereka sentiasa bersyukur. Tuan-tuan, sentiasa bersyukur, ya, sebagai tuan-tuan tanda kebesaran Allah Taala, tanda kehebatan Allah Ta'ala, bahawa apa yang kamu ikut ni, yang kamu pegang ni, benda ni betul. Apa perjuangan yang kamu ikut ni, insyaAllah tak sia-sia. Apa yang aku perintahkan kepada wahyu aku, pada Nabi aku ni, benda yang pasti benar. Tuan-tuan, supaya kamu sedar, perjuangan kamu ni di pihak yang benar. Ya, Allah akan jaga kamu. Allah akan tolong kamu. Tuan-tuan, walaupun jumlah tak payah kira lah tuan. Lomah, adat dengan udat. Tuan-tuan, senjata tak ada, pergi umrah bukan nak pergi perang. Dalam perang-perang lain pun, walaupun namanya perang Badar ke Uhud ke tuan-tuan, semua tentera Islam tu majoritinya lemah, sedikit jumlah, senjata tak ada tuan-tuan. Lepas tu last minute geng-geng munafik cabut lagi tuan-tuan. Ini itu. Tetapi Allah SWT nak menjelaskan kepada kita tuan-tuan, rahsia kejayaan itu ialah dengan mengikut jalan perintah Nabi SAW. Mengikut perintah Allah Ta'ala. Kenapa kalah di Uhud? Kenapa perang Uhud kita kalah? Kerana melawan, engkar kepada arahan pemimpin, arahan Sayyidina Rasulullah SAW. Nampak tuan-tuan kan? Jadi kalau pemimpin ni, kita tak naklah jadi macam pemimpin dalam suratul Ahzab. Ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Yang ikut pemimpin, ikut ulama' yang salah. Tapi kita pastilah mengikut pemimpin yang mengikut acuan dan jalan Rasulullah SAW. Pemimpin kalau nak perang pun tadi tak adalah perang yang salah. Tuan-tuan, jihad kita jangan jihad yang salah. Nanti salah pilih tuan, mati katak kita nanti. Sia-sia perjuangan kita, habis harta kita, habis kita infakkan tapi jalan yang salah. Pastilah tuan, yang Allah janjikan kepada Nabi ni jalan yang betul. Ya tuan-tuan, maka pewaris Nabi juga tuan-tuan menunjukkan kita, memimpin kita kepada jalan yang benar tuan-tuan. Tunduk kepada perintah Allah, tunduk kepada panduan Nabi SAW tuan-tuan. Dan ada juga tuan-tuan yang wa ukhra lam taqdiru alaiha qad ahatallahu biha, yang tak jangkau Islam boleh menang kat sini. Orang nampak ni macam kalah je ni. Rupanya banyak lagi siri-siri kejayaan yang dijanjikan Allah Ta'ala yang sahabat tak jangkau, yang tabi'in tak menjangkau, tentera-tentera Islam tak jangkau tuan-tuan. Akhirnya muncullah Salahuddin Al-Ayyubi contohnya. Muncullah tuan-tuan Muhammad Al-Fatih. Muncullah tuan-tuan tentera-tentera pejuang-pejuang Islam di Libya, Sayyidi Umar Mukhtar As-Sanusi. Muncullah tuan-tuan di Algeria Muhammad Al-Amir. Muncullah tuan-tuan di bumi Allah Ta'ala ni orang yang mengikut jihad perjuangan Nabi SAW tuan-tuan. Kalau untuk memerdekakan negeri Islam, termasuklah di tanah air kita tuan-tuan, tokoh-tokoh kemerdekaan kita, katalah siapa tuan-tuan, Allahumma salli alaihi tuan-tuan, tolong senaraikan sikit 2-3 nama pejuang-pejuang kemerdekaan di kalangan orang tarikat tuan-tuan, ya, supaya tuan-tuan juga terlibat sama dengan saya pagi ini untuk memberikan pencerahan. Tuan-tuan, tak jangkau, ya, tengok kalau Britishnya ke, Perancis ke, Itali ke, oi dia orang penjajah ni cukup lengkap senjata dia. Tapi masya-Allah Islam tetap menjadi menang tuan-tuan, sebab orang musuh ni tuan, dia comel tuan-tuan, dia harap senjata je banyak. Israel tuan-tuan, dia comel tu sebenarnya tu kan, takut dia tayar berpusing pun dia cabut lagi, bunyi tuan-tuan barang jatuh pun dia meloncek, takut, comel. Ini orang munafik, ini orang kafir, ini Yahudi, ini Zionis tuan-tuan yang takut. Allah sebut, ya, kalau berdepan dengan musuh-musuh ni, lawul adbar, mereka akan lintang pukang lagi. Musuh akan lintang pukang tuan-tuan. Kenapa? Kekuatan iman tentera Islam, persediaan yang mantap di kalangan tentera Islam tuan-tuan, menyebabkan orang kafir akan comel. Itulah sunnatullah. Sunnatullah tu ayat berapa? Sunnatullahi allati qad khadat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Ayat 23 tuan-tuan kan? 23 tuan-tuan, itu sunnatullah. Islam, saya simpulkan macam ni tuan. Tentera Islam
dia sebab kita berada pada benda yang hak, benar. Ini merupakan wali-wali Allah. Tentera Islam, Tok Janggut, terima kasih. Ya, tentera Islam tuan-tuan merupakan wali-wali Allah yang mempertahankan ketuanan, kehebatan Mat Kilau Tok Janggut, terima kasih. Next, satu dua lagi nama kalau ada, pejuang-pejuang kemerdekaan kita. Rahimahumullahu ta'ala. Kita sebab kita berpegang pada benda yang hak. Tuan-tuan kemudian tuan-tuan, tentera musuh tadi tu, Abdul Rahman Limbong, okey, syukran, barakallahu fikum, terima kasih tuan-tuan atas respon. Menandakan tuan-tuan ni tak lolap dan tuan-tuan bukan nyambi-nyambi pergi kodai tak boleh pergi tuan-tuan. Taib, tentera musuh itu berada pada jalan yang batil. Tuan-tuan, mereka berjuang untuk apa tuan-tuan? Untuk harta, untuk tahta mungkin kan. Mereka tak ada akidah. Ini tentera musuh tuan-tuan, musuh-musuh Allah. Ya tuan-tuan maka sunnatullah tuan-tuan, selagi kita berada pada jalan yang betul, ikut saluran yang betul, insya-Allah kejayaan itulah menjadi milik tentera Islam tuan-tuan. Dan pada ayat yang berikut itu tuan, yang terakhir untuk pagi ini, kita dah sebut tadi bahawa bagaimana sekitar 80 tentera musyrikin bersenjata telah cuba untuk menyerang Nabi dan para sahabat tuan-tuan, tetapi mereka gagal. Bahkan sahabat yang berihram itu yang dapat menawan pula tentera yang bersenjata ini tuan-tuan ini. Dan Nabi pun diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar tidak, walaupun dah dapat tawan, dah dapat menawan tentera musuh ni, tetapi Nabi SAW diperintahkan untuk berunding, untuk bertanya. Maka ia membawa kepada perjanjian Hudaibiyah, membawa pula kepada pembukaan kota Mekah tuan-tuan. Ya, Masya Allah, Tabarakallah, ini semua tanda-tanda kejayaan yang Allah berikan kepada Nabi dan para sahabat. Tuan-tuan sekalian, sikit lagi kita ambil apakah pengajaran yang boleh kita perolehi pada sesi pengajian hari ini tuan-tuan. Ya, antaranya ayat-ayat ni memandu kita supaya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, janji Allah itu pasti benar ya kepada tentera Islam. Jadi janji Allah Ta'ala itu pasti benarlah kepada kita ni kan. Sabarlah sikit tuan-tuan dengan cubaan ya, dengan sedikit ujian COVID ini dan sebagainya tuan. Sabarlah sikit ya, berdoalah sama-sama. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan kita akan melepasi ujian-ujian ini tuan yang tidak pernah berhenti pun. Siri ujian tuan-tuan yang bersiri-siri ini ya, ujian senang pun ujian, susah pun ujian tuan-tuan, sihat pun ujian, sakit pun ujian. Maka tuan-tuan, kita mesti yakin dengan janji Allah Ta'ala ya tuan-tuan. Dan begitulah pilihan ini disebut oleh ulama Safwatul Mukhtarah. Ini memang orang yang terpilih tuan-tuan, iaitu sahabat yang 1400 itu terpilih. Ya tuan-tuan, para sahabat ini memang kumpulan yang sentiasa terpilih kerana mereka memilih Allah dan Rasul SAW. Ya, maka kejayaan itu dah disebutkan banyak tuan-tuan, kita ulang tuan-tuan. Ya, mereka dengan hidayah, mereka dengan sakinah tuan-tuan, ya, maka mereka terus bersama Nabi SAW dan mendapat kejayaan demi kejayaan. Selanjutnya tuan-tuan, begitu juga poin yang ketiga. Okey, futuhat. Tuan-tuan banyak lagi kejayaan-kejayaan dan ada lagi tuan-tuan menggambarkan mukjizat Quran yang telah meramalkan kejatuhan Rom, kejatuhan Farsi tuan-tuan. Maka Quran itu sebagai ijaz yang benar, sebagai tanda Quran itu tuan-tuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Ya, tentera Islam tuan-tuan insya-Allah sentiasa dibantu Allah Ta'ala. Ya, innakum ta'lamuna kama ya'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Ini antara tips kejayaan Islam dalam surah An-Nisa. Tuan-tuan, tentera Islam luka, orang kafir pun luka. Tentera Islam cedera, mati, syahid, orang kafir pun ada yang mati. Tapi tuan, beza Islam dengan tentera kafir apa tuan? Kerana perjuangan Islam itu dengan mengharapkan Allah, dengan berdoa kepada Allah. Orang kafir tuan, dia tiada Tuhan yang mereka harapkan melainkan berhala mereka, dunia mereka. Mereka berharapkan kepada selain Allah. Maka itu bezanya tuan-tuan kita dengan orang kafir. Ya tuan-tuan, itu perjuangan kita lah. Ya, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan, saya kira itulah sedikit yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. InsyaAllah kita dah ada semakin menghampiri pengkhataman suratul Fath. Saya rasa 2 kali selesai lah ni. 3 kali. Dan 3 sesi lagi kita akan InsyaAllah selesai pada suratul Fath.
tuan-tuan. InsyaAllah esok kita melihat tuan-tuan masih berbicara tentang tema perjanjian tuan-tuan Hudaibiyah. Tuan-tuan, apa dia hikmah yang tersirat di sebalik itu, dan celaan kepada perangai orang musyrikin yang sentiasa tuan-tuan berbohong, yang sentiasa khianat dengan Nabi SAW dan para sahabat. Ya, wallahu wali taufik tuan-tuan. Terima kasih. Okey, kita jumpa lagi tuan-tuan. Rajin-rajin share apa yang ada ni, yang ada pada tuan-tuan ni, dan insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu fikum. Terima kasih semua. Terima kasih semua datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan guru, para asatizah, Haji Sidq. Wallahu a'lam bisawab.